Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, jamaah yayasan ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan ada informasi yang nak bagi tahu sebelum kita ni bahawa nanti sehabis kita belajar buku Asmaul Husna ni, maksudnya sehabis kita belajar ni Asmaul Husna ni, kita nanti ada tazkirah selama 7 minit macam ni. Jadi ada tambahan masa untuk tazkirah. Ada apa ni? Ada tambahan ataupun undang-undang baru. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari itu kita berhenti pada muka surat yang ke-11. Ya, kan? So, hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-12, iaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, Al-Wahid Al-Ahad. Al-Wahid Al-Ahad. Untuk nama ni, kalau kita mengikut beberapa buku yang lain, dia tak samalah. Nama yang pertama, nama yang kedua, nama yang ketiga, nama yang keempat, dia tak sama. Jadi kalau kita ikutkan buku ni, sebab buku ini mengikut buku buku Asmaul Husna yang dihandphonekan oleh Arab Saudi, nama urutan ni sama seperti ini. Untuk nama yang ketiga, kalau tak silap, Al-Wahid Al-Ahad. Tapi tak ada masalah lah. Kita nak sebut ataupun nak letak nama ini, nombor yang keempat, yang kelima, tak ada masalah. Yang penting kita boleh faham makna tersebut. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang terindah, yang ketiga ialah Al-Wahid Al-Ahad. Ya, Al-Wahid Al-Ahad. Ini yang akan kita pelajari pada petang ini. Masya-Allah, tabarakallah. Kita bersyukur kepada Allah sepatutnya karena pada petang ni kita boleh boleh memaksakan diri ya untuk belajar Asmaul Husna, meskipun pada masa petang ni pukul 3 ke atas ni dia adalah masa di mana orang mengantuk, ingin bersantai kan. Tapi alhamdulillah sebagian daripada kita masih lagi giat, masih lagi semangat, boleh memaksakan diri untuk mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Okey, dan insya-Allah ini tidak akan sia-sia sebab nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari, ia akan menambahkan keimanan kita dan sekaligus ianya akan memberikan manfaat nanti di yaumil qiyamah insya-Allah taala. Okey, Al-Wahid Al-Ahad. Okey. Apa makna Al-Wahid Al-Ahad? Ada Al-Wahid, besar sangat ya. Al-Wahid Al-Ahad. Okey. Al-Wahidu Al-Ahadu. Dua perkataan ini sama sebetulnya. Al-Wahidu Al-Ahadu. Ya, Al-Wahidu Al-Ahadu ni keduanya merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Al-Wahid, juga kita sebut Al-Ahad. Al-Ahad, Al-Wahid. Mungkin Al-Wahid kita tak seberapa dengar. Mungkinlah. Kalau Al-Ahad kita sering baca, terutama dalam surah Al-Ikhlas. Meskipun Al-Wahid ni lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran berbanding Al-Ahad. Al-Ahad hanya disebutkan berapa kali? Satu je dalam surah Al-Ikhlas. Manakala Al-Wahid lebih daripada 10, berbelas. Kalau tak silap, sebagaimana yang akan disebutkan pada buku ini. Okey, baik. Sebelum kita mempelajari tentang maksud dan hakikat nama Al-Wahid Al-Ahad, sebaiknya kita
mengetahui tentang akar ataupun asal usul perkataan al-wahid dan al-ahad. Tengok dalam buku tu, paragraf yang pertama, kata al-wahid merupakan isim fa'il bagi sesuatu yang disifatkan dengan wahdaniyah. Jadi al-wahid ni bentuk dia isim fa'il. Isim fa'il ni dia adalah bentuk yang menunjukkan kepada dirinya, kepada pelaku. Macam contoh kalau kita sebut sajidun, orang yang sujud, dharibun, orang yang memukul, fa'ilun, orang yang berbuat. Di sini wahid, al-wahid bermakna yang satu, yang esa. Ini dia al-wahid, yang satu ataupun yang esa. Dia menunjukkan kepada sifat yang bermakna wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa ataupun satu. Kata fiilnya, adapun perkataan al-wahid, asal katanya daripada wahada yahidu wahdatan wa wahdan. Wahada fi'il madhi, yahidu fi'il mudhari, wahdatan masdar ataupun wahdan. Ni asal usul kepada perkataan al-wahid, diambil daripada fi'il madhi dan fi'il mudhari, wahada yahidu wahdatan wa wahdan. Baik. Dan perkataan wahadahu tauhidan ja'alahu wahidan. Sekarang ada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Sering kita mendengar perkataan tauhid. Seperti mana yang sering disebutkan secara berulang. Kita sering mendengar perkataan tauhidun, kan? Tauhidun. Ini diambil daripada perkataan wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan. Perkataan tauhid ni menyatukan, mengesakan asal kata dia sama tadi, wahada yahidu. Wahada yahidu wa wahdan. Wahada yahidu satu. Kalau wahada yuwahidu tauhidan menyatukan. Jadi perbezaannya wahada dengan wahada. Kalau wahada satu je. Satu. Wahada syai'u, sesuatu itu satu. Ataupun wahada Ahmad, Ahmad itu satu. Tapi apabila disebutkan wahada Ahmad, Ahmad mengesakan, Ahmad menyatukan. Ini perbezaan wahada dengan ada sabdu di pertengahan lafaz ataupun di pertengahan kalimah dengan wahada. Wahidah satu saja, wahada menyatukan, mengesakan. Itu beza dia. Wahada yuwahidu tauhidan ja'alahu wahidan, bermakna mengesakan, menyatukan. Okey. Perkataan al-wahid merupakan permulaan dalam bilangan Arab. Wahid. Wahid merupakan permulaan bilangan dalam bahasa Arab. Hafal semua bilangan dalam bahasa Arab. Wahid, isnain, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Masya Allah, alhamdulillah. Hafal semua ya. Tapi yang laki-laki tak nak jawab. Okey, tak apa, sudah ada perempuan, ada yang mewakili ya. Alhamdulillah. Inilah kalau kita punya murid-murid yang tahu betul. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Jadi wahidun isnan salas. Jadi wahid. Panjang dia ni. Wahid adalah permulaan bilangan dalam bahasa Arab. Kalau satu dalam bahasa Arab kita sebut wahidun. Wahid. Panjang dia. Wahidun. Bukan wahidun. Bukan ahadun. Beza nanti antara ahadun dengan wahid. Bukan ahadun isnan salasa, tetapi wahidun isnan salasa. Okey. Ia menunjukkan adanya sesuatu apabila dikatakan fiddari wahidun, yang bermaksud di dalam rumah ada seseorang, ataupun ada satu orang. Tengok ni. Fiddari wahidun. Di dalam rumah itu ada seseorang. Jadi perkataan wahidun ni makna dia seseorang ataupun satu orang.
Meskipun dikatakan di dalam rumah itu ada seseorang, itu menunjukkan adanya satu orang dan menetapkan adanya orang lain. Yang keduanya dalam keadaan bersama ataupun berpisah. Okey, jadi kalau saya mengatakan fid dari ahadun, di dalam rumah ada seseorang, maksud seseorang itu bukan satu orang, bukan satu orang. Mesti dia ada orang lain. Sama ada dua ke ataupun tiga. Kalau dikatakan fid dari wahidun, di dalam rumah ada seseorang, bukan satu orang, tetapi dia menetapkan adanya orang lain. Sama ada orang itu ada dua ke ataupun ada tiga. Okey. Seterusnya Az-Zujaji berkata, sekarang Imam Az-Zujaji berkata, Al-Wahid adalah bilangan ganjil yang tidak mempunyai bentuk kedua dalam bilangan bahasa Arab. Seperti contoh dalam hitungan Al-Wahid ke-1, Al-Thani kedua, Al-Thalis ketiga, Al-Rabi keempat, dan seterusnya. Jadi Al-Wahid ni dia tidak mempunyai bentuk yang kedua. Kita tak boleh sebut wahidani ataupun wahiduna. Wahid tetap wahid. Wahidun yang satu, yang esa. Jadi bilangan ni tidak dapat dijadikan sebagai bentuk kedua ataupun ketiga ataupun ramai. Tetapi wahidun dia adalah kata mufrad, ya, bilangan ganjil. Okey. Sedangkan kata al-ahad, manakala kata al-ahad sekarang, wahid sudah jelas ya. Wahid adalah isim fa'il, diambil daripada perkataan wahada yahidu, wahdatan, ya. Baik, sekarang perkataan al-ahad. Manakala kata al-ahad berasal dari perkataan al-wahadu. Ini dia. Al-wahadu. Ya. Silakan nanti di di garis bawahi al-wahadu. Al-wahadu. Perkataan al-ahad, ya. Al-ahadu asal dia al-wahadu. Macam mana al-ahadu ni boleh menjadi al-wahadu ni boleh menjadi al-ahadu? Okey, kita tengok proses dia. Sedangkan kata al-ahadu berasal daripada perkataan al-wahadu, seperti contoh wahada syai'u yawhadu fahuwa wahadun, yang bermaksud sesuatu itu satu. Ia sama dengan perkataan hasuna syai'u yahsunu fahuwa hasanun. Kemudian huruf waw yang terdapat dalam wahadun diganti dengan hamzah menjadi ahadun. Jadi asal usul ahadu ni, al-ahadu asal usul dia al-wahadu. Jadi kalau kita buang alif lam ni, ahadun. Saya nak buang dulu ya, supaya dia lebih clear. Ni dia. Cuba perhatikan di sini. Ada ahadun. Jadi asal dia wahadun. Proses dia sampai menjadi ahadun, huruf waw ni dia digantikan kepada hamzah. Menjadi ahadun. Asal dia wahad. Yes. Karena wahadun sudah digunakan pada perkataan wahidun, maka wahadun huruf waw digantikan kepada hamzah. Disebut ahadun. Al-ahad. Okey, nah. Ya, jelas ya? Asal usul perkataan al-wahid dengan al-ahad. Okey, baik. Seterusnya, maksud dan hakikat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui perkataan al-wahid, al-ahad dari segi, ya, akar ataupun dari segi pembentukan asal kata, seterusnya kita akan mengetahui tentang maksud dan hakikat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maksud dan hakikat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Al-Ahad hanya disebutkan satu kali dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Al-Ahad disebutkan satu kali dalam surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, mari kita tengok. Dalam surah Al-Ikhlas perkataan ahad ini ada berapa? Ada berapa? Perkataan ahadun dalam surah Al-Ikhlas. Coba ditengok. Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dua kan? Ada dua perkataan di situ. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Apa dia bunyi? Okey. Coba kita tengok ya. Buka semua surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ayat yang pertama hujung sekali adalah ahadun. Itu nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifatul Rahman. Yang kedua pada ayat yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Ada juga disebutkan perkataan ahadun. Cuma di situ ahadun yang terakhir ni adakah dia nama Allah? Nama Allah tadi? Bukan ya? Bukan. Jadi ahadun itu ahadun dia mempunyai beberapa makna. Saya nak jelaskan dulu sebelum kita mempelajari tentang hakikat nama ahad dan al-wahid. Ahadun ni kadang-kadang dia bermakna seseorang. Ahadun kadang-kadang dia bermakna seseorang. Di antaranya lah seseorang. Okey. Saya padam dulu. Ahad di antara artinya seseorang. Ahadun. Fiddari ahadun. Di dalam rumah ada seseorang. Yang kedua, dia bermakna sesuatu. Sesuatu. Ahadun seseorang. Yang kedua sesuatu. Yang ketiga apa dia? Yang Maha Esa. Ini nama Allah, yang Maha Esa. Ahadun seseorang. Yang kedua sesuatu. Yang ketiga yang Maha Esa. Apabila perkataan ahadun ini ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermaksud ahadun ini adalah nama Allah. Kalau ditunjukkan kepada selain Allah, perkataan ahad boleh bermakna seseorang, boleh bermakna sesuatu, atau apapun. Apapun. Ini dia perlu kita ketahui. Sebab dalam Al-Quran banyak disebutkan ahadun. Tapi ahadun itu dalam Al-Quran ke dalam hadis. Banyak disebutkan perkataan ahadun, tetapi yang ahadun itu bukan semua nama Allah, bukan. Ada yang bermaksud nama Allah Subhanahu wa taala, ada yang bermaksud sesuatu ataupun seseorang. Jadi ini perlu diketahui. Baik. Nama Allah Al-Ahad hanya disebutkan satu kali dalam surah Al-Ikhlas. Masya-Allah tabarakallah. Kalau kita berbicara sebelum kita mendalami tentang maksud nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, cuba kita merenungi sekejap ataupun kita pergi kepada keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah antara kita banyak yang sudah mengetahui tentang surah Al-Ikhlas ni. Namun kita tidak menghafal, boleh kita ulang-ulang lagi. Banyak disebutkan dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad dan sebagainya tentang keutamaan Al-Ikhlas. Surah Qul huwallahu ahad. Baik. Disebutkan dalam hadis dalam hadis riwayat Imam Bukhari riwayat Imam Bukhari hadis yang ke-600 hadis yang ke-600 6940 dan hadis riwayat Muslim hadis yang ke-813. Disebutkan di sini Rasulullah ada seorang sahabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin." Saya langsung bacakan dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa kita supaya tidak memperpanjang. Bahwasanya suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Seorang utusan yang diutus ni dia mahir membaca Quran. Ya, mahir membaca Quran ni. Diutus kepada suatu kumpulan perang. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtatimu bi qul huwallahu ahad. Tengok ni. Yang diutus baginda Nabi kepada sekumpulan perang ni, dia menjadi imam. Menjadi imam kepada kumpulan ni. Dia dipilih memang dan disukai untuk menjadi imam. Sebab dia punya bacaan bagus. Mungkin suaranya juga bagus. Di setiap kali membaca surah selepas Al-Fatihah, dia mengakhiri bacaannya tu dengan surah Al-Ikhlas. Setiap kali membaca surah selepas Fatihah, dia mengakhiri bacaan itu dengan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, rakaat yang kedua buat macam tu. Buat macam tu. Ini tak pernah kita buat. Tapi sahabat ini dulu dah pernah buat dah. Contoh kata, kalau dia baca surah As-Sajdah, lepas baca surah As-Sajdah tu, dia baca ataupun akhiri dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang menjadi makmum di belakang dia ni, para sahabat ni tak suka. Tak suka. Kenapa dia tak suka? Karena setiap kali membaca Quran selepas Fatihah, dia sentiasa mengakhiri dengan surah Ikhlas. Tak suka para sahabat ni. Kenapa sahabat yang menjadi imam ni dia buat macam ni? Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila para sahabat ni sudah selesai solat, mereka pulang balik ke rumah masing-masing, tetapi mereka mengadu, komplain, bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabarkan kepada baginda Nabi tentang bacaan yang menjadi imam tadi, sahabat ni. Bahwasanya ada si fulan yang diutus oleh baginda Nabi kepada kumpulan perang itu, apabila dia menjadi imam dalam solat, dia setelah baca Al-Quran selepas surah Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Ikhlas. Dilaporkan, direpotkan kepada baginda Nabi SAW. Mendengar itu baginda bertanya, kalau begitu coba kalian tanya kepada dia, kenapa dia buat demikian? Tanya kepada dia, kenapa dia buat demikian? Fasa'aluhu, lalu para sahabat bertanya kepada imam tadi. Faqala, jadi mereka bertanya, kenapa kamu membaca surah Al-Ikhlas setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran selepas surah Al-Fatihah? Apa jawaban dia? Li'annahu sifatur Rahman. Kata imam tadi, kata sahabat tadi, karena yang aku baca surah Ikhlas itu, dia adalah sifat Ar-Rahman, Al-Ahad, nama Allah. Di samping dia nama mengandungi sifat Allah, Al-Ahad, sifatur Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan aku sangat menyukai surah ini. Aku baca ni memang aku cinta dia. Bukan baca surah Ikhlas karena cepat-cepat ingin habis solat. Bukan. Seperti mana yang kita buat. Kan? Paling senang, paling happy kalau kita solat dekat masjid, dekat surau, apabila imam baca surah Al-Ikhlas. Karena dia sama dengan sepertiga Quran. Dan surah itu sangat pendek, senang sekali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai 1 minit sudah selesai. Siap. Setengah minit, 30 detik. Mungkin tak sampai 30 detik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tengok bacaan para sahabat dahulu ni. Apabila membaca Al-Quran selepas Fatihah, dia tutup dengan Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas. Li'annaka sifatur Rahman. Jawabannya, wa ana uhibbu an aqra'aha, aku sangat mencintai, aku suka baca Quran tersebut, kata sahabat tadi. Apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Bagi tahu dia yang jadi makmum itu bahwasanya Allah mencintainya. La haula wala quwwata illa billah. Ini boleh kita coba ni, boleh kita praktis. Kalau kita nanti solat asar lah, contoh katalah, ini yang mau mengamalkan lah. Saya bagi tahu je. Saya pun tak pernah membaca ni, tak pernah kalau anak. Kadang-kadang kalau dalam solat malam, kadang dicampur dengan surah pendek juga.
dengan Al-Falaq, dengan An-Nas, bukan surah yang panjang pun. Boleh diamalkan. Kalau kita nak solat asar, solat maghrib, solat isya, baca surah yang agak panjang sedikit. Baca surah Al-Alaq ataupun As-Sajdah, ataupun tak mungkin As-Sajdah lah. Mungkin paling panjangnya mungkin apa ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin ya, mungkin. Itu yang paling panjang mungkin. Yang paling sering dibaca adalah Qul huwallahu ahad, ataupun yang lebih pendek lagi Inna a'tainakal kautsar. Baca 3 kul maknanya kita tak menepati lah. Kita baca 3 kul, Al-Ikhlas dulu. Lepas tu Al-Falaq, An-Nas. Maknanya tak menepati lah. Tak kurang menepati. Yang paling menepati baca Al-Falaq dulu, baca An-Nas, lepas tu tapi juga ada nanti sahabat yang mengawali dengan surah ni dalam riwayat lain. Mari kita tengok nanti. Jadi yang pertama, apabila baca surah Al-Ikhlas ni akan dicintai Allah. Banyakkanlah baca surah Al-Ikhlas dalam solat. Tapi tak perlu disuruh, sudah banyak kita baca surah Al-Ikhlas. Tapi tujuannya yang pertama bukan nak cepat selesai, bukan cepat selesai. Tetapi kita memang ingin ikut cara baginda Nabi SAW, ikut cara sahabat ni. Dia sudah mendapat rekomendasi. Baginda sendiri tak baca dalam salat. Tak selalunya baca macam ni. Cuman baginda Nabi SAW mengikrarkan, menetapkan bahawa bacaan seperti itu adalah boleh dan sah. Bahkan mempunyai keutamaan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ni, kalau baca surah ini dalam surah Ikhlas dalam solat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau yang tadi mengakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Kalau yang kedua ni dia membuka dengan surah Al-Ikhlas. Yang ditanyakan dekat tadi lah. Tengok ni. Kana rajulan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Ada seorang lelaki kaum Ansar ni, dia menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lam lahum fi as-salati mimma yaqra' bihi iftataha qul huwallahu ahad. Setiap kali dia nak baca surah, maksudnya selain surah Fatihah ya. Apabila dia ingin membaca surah selepas surah Al-Fatihah, dia mulakan dulu dengan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hatta yafragha minha, sampai selesai, sampai habis. Summa yaqra'a suratan ukhra maka. Lepas tu dia baca surah yang lain pula. Macam yang ditanyakan tadi. Wa kana yasma'u dhalika fi kulli rak'atin. Sahabat ni daripada Ansar ni, dia buatnya di setiap rakaat. Rakaat yang pertama selepas Fatihah baca Al-Ikhlas. Lepas tu baca surah yang lain lagi. Rakaat yang kedua macam tu juga. Lepas Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Selepas baca Al-Ikhlas disambung dengan ayat yang lain tadi. InsyaAllah tabarakar rahman. Lepas tu fakallamahu ashabahu. Yang jadi makmum ni, mereka berbisik-bisik, tak suka. Kenapa dia setiap baca Quran selepas Fatihah dia mengawalinya dengan surah Al-Ikhlas? Kemudian ini juga direpotkan kepada baginda Nabi. Dilaporkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para sahabat, kenapa kamu baca surah Al-Ikhlas macam ni? Kenapa setiap kamu baca ayat yang lain kamu mengawalinya dengan surah Al-Ikhlas? Tak cukup ke baca Al-Ikhlas ataupun ambil surah Al-Ikhlas ataupun ambil surah yang lain, tak cukup? Kata para sahabat. Lalu dilaporkan kepada baginda Nabi dan didengar oleh baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi berkata, Ya fulan. Ni tengok. Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'maruka bihi ashabuk. Wahai fulan, kenapa kamu tidak buat apa yang disuruh oleh para sahabatmu? Kenapa kamu tak baca ayat yang lain? Kenapa kamu selalu baca surah Al-Fatihah Al-Ikhlas? Kata, "Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin?" Apa alasan kamu selalu melazimkan surah Al-Ikhlas ni yang ada perkataan ahad dalam ayat ni? Kenapa kamu selalu melazimkan baca macam tu? Faqala inni uhibbuha. Dia kata, aku ni sangat suka surah ini. Faqala maka baginda Nabi SAW menjawab,
hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu terhadap surah Al-Ikhlas sehingga kamu membacanya dalam solat secara berulang-ulang dan menjadikannya sebagai pembukaan selepas surah Al-Fatihah, itu menyebabkan kamu masuk surga. Nah, ini boleh kita amalkan. Ya, boleh kita amalkan. Kalau kita nak baca surah Al-Falaq yang sangat pendek ataupun An-Nas ataupun Inna A'tainakal Kautsar, boleh kita mulakan dulu dengan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tainakal Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Boleh, tak ada masalah, amalkan ni. Sesungguhnya surah Al-Fatihah ni yang di dalamnya ada sifatur Rahman Ahad memiliki keutamaan yang begitu agung. Boleh kita amalkan. Jangan hanya kita dengar, jangan hanya kita tulis dalam buku, tetapi amalkanlah. Tanpa disuruh pun macam tadi sudah mengamalkan kita sebetulnya. Tapi mungkin fadilatnya kita tidak tahu. Yang selama ini kita baca surah Ikhlas sebab kita nak cepat-cepat rehat, nak cepat duduk, nak cepat santai, nak cepat-cepat tengok status di medsos. Nak buat benda lain macam tu. Tapi kalau kita sudah tahu manfaatnya ni, sudah tahu fadilat dia, maka semakin kita tidak meninggalkan surah Al-Ikhlas dalam solat. Jadi kita boleh mulakan, Ya. kita baca surah, kemudian boleh tutupkan dengan, Iya, boleh, tak ada masalah. maknanya kita dapat dua lah, cintai Allah dan juga masuk syurga. Masuk surga. Iya. Jadi mana rakaat pertama 2 kali, rakaat kedua 2 kali. 2 kali. Tapi betul-betul ya, mengamalkan itu betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena ada malas ataupun apa, tapi memang dia cinta kepada surah Al-Ikhlas itu. Karena di dalamnya ada sifatur Rahman. Ketika kita baca Qul huwallahu ahad, apa tu ahad? Kita tidak hanya sekedar baca, ya, tetapi ketika kita baca, renungkan, tadabburi makna ayat itu. Jangan kita baca terlalu cepat. Macam tarawih bulan puasa tu kan. Kan 7 minit. Ada dekat di seberang sana yang solat witir, solat tarawih 7 minit. Ada yang 7 minit, ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baca surah ini, baca dengan khusyuk, dengan penuh tadabbur, merenungi. Qul huwallahu ahad. Ahad tu apa? Kita tahu makna dalam hati. Allahus samad. Samad tu apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan sekadar baca macam tadi. Okey. Banyak lagi. Dia, ya, 6. Maksudnya tadi kalau katakan kita dia rakaat pertama baca Al-Fatihah. Iya. Kalau lepas Al-Fatihah kita baca Qul huwallah. Yes, Qul huwallah. Qul huwallah kita sambung katakan al-lail. Iya, dengan ayat lain. Iya, boleh. Tak ada masalah. Contoh kita nak sambung dengan potongan surah Al-Baqarah. Contoh kita nak ada ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya, tak ada masalah. Tanpa a'udzu billah, teruskan saja. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak ada masalah. Boleh. Ataupun nak pilih rakaat yang pertama, nak buka dengan surah Al-Ikhlas. Rakaat yang kedua, nak akhirkan dengan surah Al-Ikhlas. Okey. Kalau pilih salah satu rakaat. Pilih salah satu rakaat, tak ada masalah, boleh. Nak dua-dua ni, nak dua-dua keutamaan, kena baca semua. Kalau mana nak keutamaan yang dicintai Allah ataupun yang dimasukkan surga? Kalau nak kedua-duanya, baca. Yang nak dicintai Allah, akhirkan dengan Al-Ikhlas. Nak dimasukkan ke dalam syurga, mulakan dengan Al-Ikhlas. Boleh, tak ada masalah. Nah. Okey. Di antaranya lagi fadilah surah Al-Ikhlas yang di dalamnya ada sifatur Rahman, ya, innaha ta'dilu sulasal Quran. Surah Ikhlas menyamakan, setara dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Berapa sepertiga Al-Quran?
10 juzuk. Kan? Seperti apa 10 juzuk kan? 30 juzuk bagi 3, duit 10. Nak baca keutamaannya sama dengan 10 juzuk, baca surah Al-Ikhlas. Senang. Banyak fadilah dia. Okey. Itu salah satu fadilah surah Al-Ikhlas. Sangat berkaitan dengan ni. Al-Wahidul Ahad. Okey. Baik, manakala Al-Wahid? Sekarang nama Allah Al-Wahid disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 22 kali saja. Ini bermakna Al-Wahid lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran berbanding Al-Ahad. Al-Ahad cuma 1 kali saja. Cuma meskipun disebutkan 1 kali, fadilat dia sangat besar berbanding Al-Wahid. Ya, berbanding Al-Wahid. Padahal Al-Wahid disebutkan sebanyak 22 kali. Di antaranya dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, siapa yang nak baca? Silakan, siapa yang nak 1 huruf, ingin mendapat 10 kebaikan, sila dibaca. Tak nak ada yang tak nak baca. 10 kebaikan 1 huruf. Ataupun 1 huruf nak 10 ringgit. Siapa yang nak? Pasti nak yang 10 ringgit ya. Tak mau pahala. Pahala sudah banyak. Okey, tafadhal. Siapa yang nak baca ni? Bismillah. Sila. Teruskan dibaca. Surah An-Nisa ayat yang 171. Okeylah, kalau tak nak baca, saya nak baca je. Ini berapa huruf ni? Kalau saya baca berapa huruf ni dan berapa pahala yang saya dapat. Okey. Kompong Ada yang nak baca? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqulu thalathah. Intahu khairan lakum. Innama Allahu ilahu wahid. Tengok ni. Ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Okey. Ada di sini perkataan wahid? Ada kan? Mana dia? Innama Allahu ilahu wahid. Wahid di sini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan maksud dia. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Wahid di sini makna dia adalah Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ni dia. Ilahu wahid. Banyak dalam surah yang lain. Apa lagi? Ada yang hafal tak? Ada yang tahu tak? Salah satu nama wahid yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah yang lain. Apa? Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa wal hayyul qayyum ka Rahmanur Rahim. Rahmanur Rahim. Wallahu alladhi la wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa hu. Tak pun takut silap kan. Okey, siapa yang hafal lagi salah satu nama wahid yang disebutkan dalam Al-Quran? A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Okey, apa lagi? Banyak ya, 22 kali. Kalau dibaca nanti tak cukup waktu ni ya. Baca semua. Okey. Sekarang maksud dia apa Al-Wahid ni? Tengok ni. Al-Wahid bermaksud dialah yang Maha Esa di dalam zatnya. Kalau kita berbicara tentang zat Allah, diri Allah, nafsullah, zatullah, huwal wahid. Allah itu Maha Esa dalam zatnya. Bukan 2, bukan 3. 1 je. Esa je. Tidak ada sesuatu pun apa yang dimaksud Esa di dalam zatnya. Tidak ada sesuatu pun yang bersamanya di zaman azali. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang bersamai Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Tahu zaman azali? Zaman belum lagi diciptakan makhluk, itu disebut zaman azali. Allah di waktu itu memang satu dan sudah satu.
Esa. Okay. Dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun. Bermakna Allah Subhanahu wa taala yang terawal. Allah Maha sempurna di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam namanya dan di dalam perbuatannya. Hanyalah dia yang pantas diibadahi dan bukan selainnya. Ini bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-wahid fil ibadah. Allah Maha Esa di dalam peribadatan. Bermaksud hanyalah Allah yang diibadahi, yang disembah, ya. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ini Maha Esa di dalam zatnya, Maha Esa di dalam peribadatannya. Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu dan tidak ada pula tandingan baginya. Jadi yang dimaksud Al-Wahid ni Maha Esa dalam zat, ya. Tidak ada sesuatu yang bersama Allah di zaman azali. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Allah Maha sempurna dalam sifat, nama dan perbuatan. Kemudian hanyalah Allah yang diibadahi. Maha Esa tidak memiliki sekutu dan tidak pula ada tandingan. Ini yang dimaksud dengan Al-Wahid. Maha Esa dalam zat. Tidak ada tandingan, tidak ada awal. Dan hanyalah Dia yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Yang bermaksud, dan Tuhanmu adalah yang Maha Esa. Wahid. Apa wahid tadi? Esa dalam zat. Hanya Dia yang diibadahi. Tidak ada sesuatu yang bersamanya di zaman azali. Itu yang dimaksud dengan wahid. Ya. Oke. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita tengok dalam tafsiran dia, apa yang dimaksud wahid ni. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya berkata, wahai manusia. Tengok ni, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari. Tuhan yang berhak ditaati dan diibadahi olehmu adalah Dialah Tuhan yang berhak disembah, yang Maha Esa. Tuhan semesta alam yang Esa. Maka janganlah kamu sekali-kali menyembah selainnya. Jangan menyekutukan Dia dengan selainnya. Karena Tuhan yang kamu sekutukan dengannya dalam ibadah adalah makhluk yang sama seperti kamu. Sedangkan Tuhanmu adalah Esa, tidak ada sekutu dan tandingan baginya. Ini kata Imam Ibn Jarir At-Tabari. Okey, seterusnya ulama berbeza pandangan tentang pengertian wahdaniyah, keesaan Allah. Apa yang dimaksud wahdaniyah sekarang? Kita dulu ketika belajar sifat 20, kita belajar sifat wahdaniyah. Tentunya ada belajar semua nih. Kalau tak silakan. Belajar semua kan? Wujud kidam bako. Hafal tak? Tak hafal? Mesti hafal. Antum lebih dulu belajar daripada saya tentang wujud kidam bako ni. Mughallaqatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Lepas tu wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat 20. Wahdaniyat. Wahdaniyatun, keesaan Allah. Wahdaniyatun. Ini sifat dulu sifat 20 yang dirangkumkan ataupun diasaskan oleh ulama Asy'ariyah. Di antaranya salah satunya adalah sifat wahdaniyatun. Ini memang benar, tak ada masalah. Wahdaniyatun. Okey. Wahdaniyatun, keesaan Allah. Diambil daripada perkataan wahadaya, esa. Sebagian mereka berkata bahawa maksud wahdaniyatullah, keesaan Allah, iaitu menafikan penyerupaan dan tandingan bagi Allah. Jadi yang dimaksud wahdaniyat itu tidak ada keserupaan, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah esa di dalam azatnya. Dia tidak mempunyai tandingan, tidak mempunyai keserupaan dengan makhluk, tak ada. Ini yang disebut wahdaniyah. Okey.
Seperti dikatakan fulanun wahidun nas wa huwa wahidu qaumihi, yang bermaksud si fulan adalah satu-satunya manusia, maksudnya seorang di antara kaumnya. Artinya dia sosok yang tidak ada persamaan dan kesepadanan dengan yang lain. Kalau dikatakan fulanun wahidun nas, ataupun contoh kita ambil salah satu daripada nama kita. Contoh Ahmad wahidun nas. Ahmad itu adalah satu-satunya seseorang di antara kaumnya. Bermakna orang tersebut tidak mempunyai tandingan. Dia yang paling hebat, yang paling pandai, yang paling mahir. Macam tu maksud dia. Okey. Demikian pula dengan makna firman Allah wahidun. Demikian juga dengan firman Allah wahidun ni. Maksudnya tidak ada serupa dan tidak ada tandingan baginya. Sedangkan yang lain pula berkata, manakala ulama yang lain berkata bahawa wahdaniyah maksudnya pemisahan dirinya dengan sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain juga memisahkan diri dengannya. Ini pendapat ulama lah tentang wahdaniyah lah. Ala kulli hal, wahdaniyah itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya dan sifat. Tidak ada tandingan, tidak ada sesuatu yang serupa dan menandingi Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam zat dia, sifat dia dan perbuatannya. Okey, seterusnya Imam Az-Zujaji berkata tentang makna al-wahid. Kata Az-Zujaji, Allah Azza wa Jalla adalah al-wahid, yang maha tunggal, yang maha esa. Sama dia, maha tunggal dengan maha esa ni sama. Apa maksud al-wahid ni? Al-awwal, yang maha awal. Kalau dikatakan al-wahid yang maha esa, berarti dia yang terawal. Tidak ada yang lebih awal daripada Allah. Yang paling terawal, tidak ada pendahuluan, itu adalah Allah al-wahid. Okey, kemudian al-ahad. Al-ahad yang maha esa. Apa al-ahad? Tidak ada dua baginya. Kalau disebutkan ahad, berarti Allah satu saja, tidak ada dua. Tidak ada sekutu, tidak ada perumpamaan, tidak ada pula tandingan. Jadi kalau disebutkan al-ahad, menurut Imam Az-Zujaji, Allah itu tidak ada dua baginya. Tidak mempunyai sekutu, tidak ada perumpamaan, tidak ada pula tandingan. Tidak ada sesuatu yang mendahului di dalam permulaan. Allah maha perkasa dan maha agung dari apa yang dikatakan orang-orang yang melampaui batas. Dia maha tinggi dan maha besar. Ini maksud al-wahid dan al-ahad. Tidak ada perumpamaan, tidak ada tandingan, tidak ada permulaan, dan tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Okey, kata Imam Az-Zujaji. Okey. Sekarang kita pergi kepada pandangan Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi berkata, dia yang maha esa, sentiasa akan tetap esa dan tidak ada sesuatu pun yang bersamanya. Yang dimaksud al-wahid menurut Imam Al-Khattabi ini, maha esa, tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun makhluk di muka bumi ini, di langit, di bumi, di angkasa, yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa Allah Subhanahu wa taala bersendiri. Ia juga bermaksud bahwasanya al-wahid dialah yang tidak mempunyai pasangan. Ini yang terpenting. Kalau disebutkan al-wahid, bermakna tidak mempunyai pasangan. Macam manusia kalau disebutkan dia single, berarti dia belum berkahwin. Kalau masih bujang, dia belum ada teman hidup. Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan al-wahid, berarti tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai istri. Apa dalil dia dalam Al-Quran? Ada yang tahu tak? Ada yang boleh menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai istri. Disebutkan dalam surah An-Nisa ke Al-A'raf. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Cari dulu. Walam takul lahu sahibah. Perkataan sahibatun bermakna pasangan. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-101.
Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pasangan. Al-Wahid. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulli syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai seorang pendamping perempuan. Seorang pendamping, seorang teman, ya, pasangan. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu, wa huwa bi kulli syai'in alim. Okey. Terusannya disebutkan lagi, tidak ada sekutu dan tandingan. Dia bukan pula seperti satu bahagian dari jisim yang dicipta. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau kita terdiri daripada jisim, ada tangan, ada mata, ada kepala, kemudian ada jisim-jisim yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya, tidak seperti apa yang diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid yang Maha Esa, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sedangkan Al-Ahad, okey, kalau kita sudah mengetahui tentang maksud Al-Wahid, sekarang kita pergi kepada Al-Ahad. Sebetulnya Al-Ahad dengan Al-Wahid ni lebih kurang sama. Ada perbezaan sedikit. Ada pula ulama yang membezakan, ada pula ulama yang menyamakan bahawa Al-Ahad dengan Al-Wahid ni dia tak ada perbezaan. Kalau ada perbezaan hanya sedikit. Tengok ni. Sedangkan Al-Ahad bermaksud dialah yang bersendirian dengan segala sifat yang sempurna. Okey, sampai di sini faham tak? Bersendirian dengan segala sifat yang sempurna. Sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna kan? Mencipta, membuat, memberi rezeki, maha mulia, ya, maha mengasihani. Itu semua dimiliki oleh Allah secara sempurna. Manusia mengasihi, tetapi mengasihi, ya, ini terbatas untuk manusia. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala mencakup semua, ya, sempurna. Jadi yang disebutkan di sini bersendirian dengan segala sifat yang sempurna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat sempurna itu. Kemuliaan, keagungan, kebaikan, pujian, kebijaksanaan, kasih sayang dan sebagainya. Maka tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang dapat menandinginya, tidak ada yang menyerupainya dalam pelbagai perkara. Dia yang Maha Esa dalam kehidupannya, kepengurusannya, ilmunya, ketetapannya, keagungannya, kemuliaannya, kebaikannya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya dan sebagainya. Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan Al-Ahad. Bersendirian dengan sifat sempurna, sifat mulia, sifat agung, sifat baik, yang terpuji, yang bijaksana, yang kasih sayang dan sebagainya. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifatnya adalah sempurna. Baik. Sebahagian ulama membezakan antara Al-Wahid dengan Al-Ahad. Ada sebagian ulama yang membezakan antara Al-Wahid dan Al-Ahad. Apa beza dia? Bagi ulama yang membezakan ni, Al-Wahid menunjukkan keesaan Allah dalam zat. Ni beza dia. Sila itu digaris bawahi, ya. Ya. Menunjukkan keesaan Allah dalam zat. Ini Al-Wahid. Jadi nama Al-Wahid ni, yang ni, Al-Wahid menunjukkan keesaan Allah dalam zat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu esa. Tidak ada sekutu baginya. Nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Okey, kejap. Mana tadi? Menunjukkan keesaan Allah dalam zat. Manakala Al-Ahad menunjukkan keesaan pada zat dan sifat. Ahad menunjukkan keesaan Allah dalam zat dan sifat. Mana yang lebih umum? Ahad atau Wahid? Wahid. Ya? Yang lebih umum Wahid. Wahid ke Ahad? Ahad. Yang lebih umum adalah Ahad. Ahad menunjukkan keesaan Allah dalam zat. Zatnya satu. Zatnya Esa. Sifatnya juga Esa. Apa sifat Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Esa dalam mengasihi. Dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur makhluk, yang mengatur langit dan bumi. Manakala tadi disebutkan Al-Wahid ni menunjukkan keesaan Allah dalam zat. Jadi kalau disebutkan antara Al-Wahid dengan Al-Ahad, kata sebagian ulama, Al-Wahid ni
keesaan Allah dalam zat. Kalau al-ahad, keesaan Allah dalam zat dan sifat. Cuman majoriti ulama, kebanyakannya mereka menyamakan antara al-wahid dengan al-ahad. Tak ada perbezaan sebetulnya. Sebab al-wahid dengan al-ahad ni dia diambil daripada perkataan yang sama. Daripada perkataan wahid, satu, esa. Nah, walau bagaimanapun nama Allah al-wahid dan al-ahad menunjukkan keesaan Allah dalam segala sifat yang sempurna. Dia tidak dapat dipersekutukan dengan apapun. Wajib ke atas mukmin mentauhidkannya dengan penuh yakin dan ucapan dan perbuatan serta mengakui segala kesempurnaan dan keesaan yang mutlak bagi Allah dan tidak menyatukannya dalam pelbagai ibadah. Itu dia yang dimaksud ataupun hakikat nama Al-Wahid dan Al-Ahad. Setelah kita memahami Al-Wahid dan Al-Ahad ni, tatkala kita berjumpa dengan ayat-ayat yang menyebutkan Wahid ataupun Ahad, maka kita mengetahuinya dengan sebetulnya bahawa Al-Wahid dan Al-Ahad itu adalah menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zat dan sifatnya. Bahwasanya Allah esa dalam zatnya, ya, Maha Esa dalam sifat yang sempurna, tidak mempunyai tandingan, tidak mempunyai keserupaan, tidak mempunyai pendamping, tidak mempunyai anak dan sebagainya. Itu adalah Al-Wahid, Al-Ahad. Makanya ketika kita baca surah Al-Ikhlas, ya, ketika kita sampai kepada perkataan Qul huwallahu ahad, itu betul-betul diresapi, betul-betul tadabburi, renungkan, perhatikan makna tersebut. Ahad ni apa sebetulnya? Sebab selama ini kita hanya tahu dari segi makna. Ahad satu, Ahad esa. Dari segi maksud kita kurang tahu. Sekarang kita dah tahu bahawa Al-Wahid dan Ahad itu seperti yang disebutkan tadi. Jadi ketika kita solat membaca surah Al-Ikhlas ini, kita lebih khusyuk. Ketika kita menyebutkan Qul huwallahu ahad, jadi ahad datang kepada kita. Ahad tidak mempunyai anak, tidak ada pendamping, tidak ada sekutu. Dia adalah esa dalam zatnya, dia esa dalam semua sifat yang sempurna. Itu maksud dia. Bukan hanya kita mengetahui ahad itu esa, oh esa, tapi tidak tahu apa yang dimaksud esa. Sekarang kita dah tahu Al-Wahid, Al-Ahad. Baik. Kalau sekarang kita sudah paham apa yang dimaksud dengan Al-Wahid dan Al-Ahad, mari kita tengok kesan-kesan beriman kepada nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Muka surat 14, tengok ya. Setiap kita belajar Al-Asma'ul Husna, setiap kita mempelajari satu persatu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan datang kesan keimanan pada diri kita. Mesti. Kesan yang pertama, ketika kita mengetahui dan beriman kepada dua nama ini, Al-Wahid dan Al-Ahad, yang pertama menetapkan Allah sebagai ilah yang esa, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Dia, dan tidak ada sekutu baginya di dalam zat, sifat dan perbuatannya. Ini kesan yang pertama. Jadi kalau kita percaya bahwasanya itu Allah itu adalah Al-Wahid, Al-Ahad, maka tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, ini disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang pertama. Nah, kesan yang kedua sekarang, kesan keimanan yang kedua, ketika beriman dan mengetahui nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad, hanya kepada Allah mengkhususkan segala bentuk ibadah. Kalau kita yakin bahwasanya Allah itu adalah Al-Wahid, Al-Ahad, maka kita akan mengkhususkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, sujud kepada Allah, baca Quran kepada Allah dan sebagainya. Ini dia kesan dia. Dialah yang disembah dengan benar. Semua ibadah kepada selainnya adalah batil. Maka tidak boleh melakukan sesuatu peribadatan kepada selainnya seperti solat, doa, berkorban, nazar, tawakal, mengharap, takut, rendah diri dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini hanya ditunjukkan ataupun dipersembahkan kepada Al-Wahid, Al-Ahad. Disebutkan dalam surah Al-An'am
ayat yang ke-162 sehingga 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Yang bermaksud, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, sembahyang, ya, sembahyang ni solat lah, tapi kadang-kadang confuse. Ada sebagian ambil wuduk dia cakap sembahyang, ambil sembahyang. Ada sebagian orang yang nak solat sembahyang. Jadi sembahyang ni lebih kepada mana? Lebih kepada solat ke ataupun kepada wuduk, ataupun dua-dua sama dipakai? Solat kan? Untuk yang ambil wuduk tu? Ambil wuduk, air sembahyang. Air sembahyang. Air sembahyang. Sebenarnya dulu anak confuse, ambil sembahyang. Apa ambil sembahyang? Air sembahyang. Allah haula wala quwwata illa billah. Okey, sekarang dah faham. Tapi sebagian budak ada yang berkata, "Ana belum ambil sembahyang lagi, Ustaz." Ada je kata macam tu. Air sembahyang bermakna mengambil wuduk lah. Okay, I understand now. Tapi mana yang lebih elok? Sembahyang dengan solat ni? Solat kan? Bukan sembahyang kan? Sebab kalau sembahyang macam kita sembah pokok kan? Umum ni. Sama ada kita menyembah Allah ke atau menyembah yang lain. Sembahyang. Sebab orang non muslim juga sembahyang. Jadi untuk membezakan sembahyang kita dengan mereka, kita lebih menggunakan perkataan solat dan sembahyang. Tapi tak apa ni, boleh dipahami lah. Cuman sebutan dia macam kurang cantik ya. Yes, patut diperbaiki. Dulu pun pensyarahan juga sebut kalau sembahyang ni sebetulnya dia bukan cuma mengarah kepada solat, tetapi dia juga mengarah kepada selain solat, dan ia pun juga dipakai oleh bukan orang Islam sembahyang. Kita gunakan solat. Tapi ala kulli hal ini sudah menjadi sudah menjadi bahasa biasa lah kan? Kalau kita nak sembahyang bermakna kita nak solat. Ambil air sembahyang, okey. Tapi kalau ambil air sembahyang, maknanya kita ambil air kan, bukan ambil wuduk kan? Okey, tak ada. Sorry. Okey, tak apa. Just forget it. Okey. Yang ketiga, kesan beriman kepada nama Allah Al-Wahid Al-Ahad. Apa kesan dia? Mari kita tengok. Allah melaknat seseorang yang menisbahkan dirinya kepada manusia. Anda tengok ni. Allah melaknat seseorang yang menisbahkan dirinya kepada manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman. Ini bermakna hadis qudsi ya. Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalika wa syatamani wa lam yakul lahu dzalika. Fa amma takdzibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu li waladun fa subhani an attakhidha sahibatan aw walada. Tengok ni. Anak Adam telah mendustakanku padahal dia tidaklah mempunyai alasan sedikit pun, dan ia juga telah menghinaku padahal ia tidak mempunyai alasan melakukan hal itu. Adapun kedustaannya kepadaku adalah dia mengira bahawa aku tidak dapat mengembalikannya seperti mana aku ciptakan dia pertama kali. Adapun penghinaannya kepadaku adalah ucapannya yang mengatakan aku mempunyai seorang anak. Maka maha suci diriku daripada menjadikan seorang pendamping dan anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dan sangat melaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada manusia. Seperti mana yang dikatakan oleh orang Nasrani bahwasanya Isa adalah anak kepada Tuhan ataupun kepada Allah, atau Uzairun ibnullah, Uzair anak Allah, ataupun dan sebagainya. Allah sangat membenci, sangat melaknat perkataan-perkataan seperti ini. Okey, kesan yang keempat. Seorang mukmin sentiasa mentauhidkan Allah dengan membanyakkan kalimah tahlil.
Kalau dia memahami dan meyakini sekaligus dia beriman kepada Al-Wahid Al-Ahad, maka dia sentiasa mentauhidkan Allah dengan membanyakkan bacaan kalimat tahlil, iaitu la ilaha illallah. Tak kisah kalimat tahlil yang mana-mana. Kalimat tahlil apa? La ilaha illallah ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ataupun yang lain, tak ada masalah. Yang penting dia membanyakkan kalimat tahlil. Bagi tujuan memperbaharui keimanannya, memohonkan ampun atas dosa-dosanya dan memperolehi pahala yang banyak darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Ini sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan ni hadis ni. Dan dulu, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Fi yaumin, sesiapa yang menyebut ataupun membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marat, sehari sebanyak 100 kali. Kanat lahu adla 10 riqabin, maka fadilat dia seperti pahala orang yang memerdekakan 10 hamba sahaya. Masya-Allah, tabarakar rahman. Siapa yang tak mau ni memerdekakan 10 hamba saya? Dulu untuk memerdekakan seorang hamba saya ni mahal sangat, beribu-ribu dirham, beribu-ribu dirham. Apatah lagi sampai 10 orang, mahal sangat. Apalagi pahalanya begitu banyak ya, begitu sempurna, begitu tinggi keutamaan dia. Okay, kemudian wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ya, dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dhalika hatta yumsiyah, dan dilindungi dari syaitan pada siang hari itu hingga petang. Walam ini tengok, Masya Allah fadilatnya. Kalau kita nak dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan ni, baca 100 kali setiap hari, ya, supaya kita konsisten, supaya kita istiqomah baca ni. Coba baca selepas solat subuh, itu lagi bagus. La ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Guna tangan takut, ataupun guna tasbih, tak ada masalah. Boleh guna tasbih? Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak membolehkan. Kalau saya, okey je, tak ada masalah. Tapi saya tak pernah guna tasbih. Dulu lah, waktu di pesantren kan, dulu ana suka baca amalan-amalan tu kan. Ada amalan-amalan yang boleh menghilang. Ada. Boleh menghilang, ada. Yes. Dulu lah ana pernah mengamalkan baca. Tapi waktu saya coba, okey, ini cerita dulu. Dulu ada seorang ustaz, Ustaz Ana lah. Dia bagi saya bacaan suatu amalan. Amalan bacaan tu kalau salah 2 kertas penuh, panjang. Kegunaannya, dia boleh hilang, boleh menghilangkan sendiri. Jadi kalau baca doa tu, amalan tu boleh hilang. Jadi saya tertarik lah. Saya cerita dulu ya, macam mana dia punya ending tu. Jadi saya baca, kalau tak silap selepas solat maghrib, saya baca dengan istimewa. Sebab ketika itu memang saya ingin hilang lah, ingin jadi orang sakti lah. Baca. Pada suatu hari saya pergi ke sungai, nak try lah, nak mengamalkan lah. Saya bersendian pergi sungai, tengok dulu takut ada orang. Saya baca, buktikan amalan tu, baca semua. Lepas saya baca, saya pun tak hilang. Masih lagi ada di atas tempat tu. Lepas tu saya berfikir kan, pasal tak boleh hilang. Saya dah baca berkali-kali. Banyak amalan-amalan ni waktu ana duduk kat pesantren dulu, amalan-amalan yang aneh. Bisa membuka kunci dengan bacaan tertentu yang disebut dengan amalan Miftahu Alfin kalau tak silap, kunci 1000. Itu tarikat dan sebagainya. Ya, betul. Dulu ana memang penggemar amalan-amalan ni. Tapi
Pada kenyataannya tak terbukti. Tak ada terbukti. Ada amalan yang boleh terbang? Ada. Kalau amalan yang boleh menarik perempuan, memang ada. Itu yang disebut dengan fudul ataupun mahabbah. Tapi itu yang ni anak tak pernah mengamalkan. Okey, itu sekedar cerita lah. Jadi kita tak perlu baca amalan-amalan yang fadilah seperti ini. Kita fokus saja kepada amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ini tengok, la ilaha illallah wa la syarika lahu. Memang besar ni. Fadilah dia akan mendapat pahala seperti memerdekakan 10 hamba saya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan. Baca ni secara rutin ya. Jangan lupa, jangan hanya kita belajar mencatat, jangan hanya kita merasa takjub. Oh, masya-Allah ni fadilahnya, tapi dia tak pernah mengamalkan. Amalkan. Jadi ambil satu masa yang khusus selepas subuh ke ataupun selepas maghrib ke, duduk dulu ambil 10 minit ataupun dalam 15 minit. Tak apa guna yang tu, guna hitungan tu. Ada hitungan yang kecil, apa nama dia? Yang dekat di dalam kontak untuk menghitung, tak ada masalah, boleh je. Hitung la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu kullu syai'in qadir. Ni banyak fadilat ni. Ni yang mungkin inilah yang akan memasukkan kita nanti ke dalam syurga. Apalagi bukan hanya mendapatkan fadilat dunia, fadilat akhirat, tetapi fadilat dunia. Rumah kita akan dijaga daripada gangguan syaitan. Kita akan diselamatkan. Tak perlu kita mengamalkan seperti apa yang diajarkan oleh Habib tu. Baca salawat ini akan dijaga, akan di ini, akan ini. Cukup ni. Ini sudah direkomend, sudah ada valid. Sudah ada chop langit. Yes, ni chop langit. Chop langit. Oh, itu sudah valid, sangat valid dah. Sahih, bermakna sahih. Amalkan ya, amalkan. Baca selepas solat fardu ataupun ataupun sebelum tidur ataupun yang paling senang baca ketika kita berada di dalam kendaraan. Nah, sebab ketika kita berada dalam kendaraan kita memang tak buat apa-apa. Sunyi je. Drive je, tak ada benda yang kita perlu. Isi tu dengan baca ni. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu kullu syai'in qadir. Bayangkan kalau kita perjalanan yang kita tempuh 30 kilo, mungkin beratus-ratus la ilaha illallah ni. Beratus-ratus mungkin. Kan? Jadi sayang sebetulnya kalau ada masa yang begitu masa ataupun peluang untuk kita baca kalimat tauhid ni, namun kita tidak baca, sayang. Okey, sebelum kita tutup mungkin ada soalan. Kita ada tazkirah ya. Okey. Baik. Macam mana tazkirah ni? Kita nak terus tutup dulu ataupun kita terus ya? Kita teruskan ya? Okey. Untuk Asmaul Husna ni kita tutup dulu. Semoga apa yang kita pelajari dalam Asmaul Husna kita boleh mengamalkannya dalam kehidupan kita. Nah. Okey, mungkin ada soalan berkaitan dengan ni? Tak ada ya? Okey, tak ada lah. Okey, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita. Semoga kita diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di yaumil qiyamah hisab kita dipermudahkan. Semoga kita nanti dimasukkan dalam syurga tanpa hisab bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.